Ada kitab lah kan? Kitab. Ni. Bagi dah sama-sama. Jelah. Ni wakaf ni. Wakaf ni. Kau apa? Ni hak beda mana? Ni hak beda mana? Dulu kita buat wakaf banyak kan? Ada mana? Loh, tanya saya lah. Mana lah tahu? Bukan kita buat wakaf hari tu. Kan? Ada mana buku ni? Kan yang ni? Itu saya bela dengan sini berapa? Alam ya. Oh, tak tengok. Tak tengok. Mana boleh begitu? Wah. Ambil bagi nama. Ha? Tak pasti, tak pasti. Bagi nama. Ini bagi ini. Nanti mesti cok wakaf. Kena cok wakaf itu kena simpan elok-elok. Setiap bulan saya mai saya nak majak. Jangan biar lah begitu. Dia orang ambil dia balik begitu. Saya buat wakaf tu sebab tujuannya supaya tuan-tuan lebih senang main kuliah, tak payah bawa kitab. Kadang-kadang sibuk kan. Bukan soal. Ni ada lagi balance. Share dua orang, satu dua orang. Mai rapat sikit abang-abang kita belakang. Mai rapat sikit. Mai duduk dekat dengan saya. Bagi ni seorang. Hari tu kita baca dekat mana? Ada tanda tak? Hari tu kita baca dekat mana? Ada tanda tak? Dia kata apa? Mai kat saya sini. Masak kita tak? Saya tanda. Habis tu sok tidur ganti kan. Dia baca ini. Dia tak usah. Dia tak usah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Muka surah apa tadi? 19. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq." Situ kan? Artinya demi Tuhan yang menjadikan ia akan diriku dengan tangan kudratnya, tiada masuk akan syurga itu melainkan orang yang baik perangainya. Tiada masuk akan syurga itu melainkan orang yang baik perangainya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala haffal Islam bi makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal." Artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengeliling ia akan Islam itu dengan perangai yang baik dan amal yang kebajikan. Maknanya hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Islam adalah satu agama yang menitik beratkan soal akhlak. Dan kalau kita tengok dalam mana-mana agama sekalipun, mereka akan cuba, kita tengok semuanya mereka, sistem akhlak yang mereka amalkan, mereka cedok daripada Islam.
Sebab di dalam agama yang lain daripada Islam, mereka tak ada, dalam buku-buku kitab mereka tak ada cerita. Umpamanya dalam agama Hindu, dia ada satu buku pegangan dia. Antara buku pegangan dia iaitulah buku kitab Veda. Dalam kitab Veda ni dia lebih kepada cerita sejarah kehidupan tokong-tokong dia. Orang-orang yang satu ketika dahulu dia anggap sebagai dewa-dewa dia. Maka dia ceritalah kawan tu pergi mana, cerita lagu tu, cerita dongeng, cerita benda-benda merepek. Maka dia tak ada cerita pun benda-benda akhlak-akhlak terpuji, perangai-perangai yang baik. Benda-benda tu semua diambil daripada Islam. Samalah juga dengan mana-mana agama sekalipun. Mereka akan ambil agama Kristian, agama Yahudi, oleh kerana asal usulnya adalah daripada Islam. Maka adalah benda-benda Islam yang dibawa yang kita nampak bentuk persamaan, kan? Sifat kasih sayang dan sebagainya. Tapi kasih sayang sama-sama dia, kan? Dia hormat pun sama-sama dia. Bagi dia, bangsa yang terhormat di atas dunia ni adalah agama Yahudi ya. Lain pada tu, sebab tu dia boleh buat kemusnahan dan boleh bunuh manusia lain. Islam bukan jenis agama lagu tu. Bukan jenis agama buat zalim kepada orang lain. Islam adalah agama yang kalau dia duduk dengan masyarakat, walaupun orang bukan Islam, dia hormat kepada orang bukan Islam. Tapi benda-benda ni semua orang tak cerita daripada akhlak yang baik daripada Islam. Kalau pergi di sekolah, dia ada pendidikan moral. Dia cerita pendidikan moral tu semua, dia cerita, dia tak kaitkan dengan Quran, dia tak kaitkan dengan hadis, dia tak kaitkan dengan Islam. Maka kalau dia baik pun kerana dia belajar, oh yang tu kaya perangai baik, dia tak tahu kata benda tu daripada Islam. Maka rugi manusia yang apabila dia buat baik, dia tak tahu kata benda tu memang baik dalam Islam. Maka dia buat hanya sekadar adat dan kebiasaan. Maka benda yang dia buat tu dia tak dapat pahala. Maka setiap benda yang kita buat, kalau kita faham benda tu memang ada dalam Islam, kita buat kerana Allah, maka baru kita dapat pahala. Mungkin ada sebahagian orang dididik oleh ibu bapa dia, guru-guru dia semenjak dia kecil. Kalau jumpa orang tepi jalan, orang buta umpamanya, maka kita kena di pendidikan moral di sekolah Kita kena turun daripada kenderaan kita ataupun kita pergi dekat dia, kita pegang dia tangan bagi dia melintas umpamanya, kan? Umumlah sekolah-sekolah mana semua ajak. Tapi yang jadi masalahnya, adakah kita buat kerana Allah kah, ataupun kita buat kerana dulu kita belajar pendidikan moral, dia kata manusia kena buat lagu tu. Maka kalau dia belajar pendidikan moral dia tak cerita pasal Islam, dia cerita kata benda tu baik ya, kira kita buat dia tak buat kerana Allah, dia tak faham benda tu benda yang daripada ajaran Islam, maka benda tu dia buat sia-sia, dia tak dapat pahala. Walaupun benda dia buat tu benda baik dah. Pasal apa? Dia tak buat kerana Allah. Dia buat kerana apa? Kerana kebiasaan, kerana adat. Dia bukan buat kerana Allah. Ada dalam masyarakat kita orang tolong-menolong, bagus, perangai baik dah, tapi niat tak betul. Bila niat tak betul, niat kerana biasa, dia kira nak tolong orang. Bukan kerana Allah. Bila bukan kerana Allah, dia tak faham benda tu dalam Islam, maka dia buat sia-sia, tak dapat apa. Pasal apa? Sebab niat tak betul. Niat tak ada, niat yang setiap benda yang kita buat perlu didahului dengan niat yang baik, niat kerana Allah. Nama dia ikhlas, kerana Allah. Itu kena faham. Baik. Dan setengah daripada perangai yang baik, ini nak cerita perangai yang baik, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, wa min dhalika husnul mu'asyarah, husnul mu'asyarati wa karamus sani'ah wa linul janib wa badlul ma'ruf wa it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa iyadatul maridil muslim barran kana aw fajiran wa tashyi'u janazatil muslim wa husnul jiwar liman jawarta musliman kana aw kafiran wa tawqiru dhi syaibatil muslim wa ijabatu ta'am wa du'a'u alaihi wal afu wal islahu bainan nas wal judu wal karam was sama'atu wal ibtida'u bis salam wa kadhmul ghaib wal afu 'anil nas. Itu semua benda baik, sebahagian daripada benda kebaikan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maksudnya, dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik itu, iaitulah husnul mu'asyarah, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat. Kawan dengan orang bagi perangai baik. Antara sifat kita kawan dengan orang lain, kita tak mengumpat dia, kita tak jadi manusia cucuk orang daripada belakang. Kita tak jadi satu orang yang suka cucuk kawan daripada belakang. Di depan kita mulut manis,
Tapi di belakang kita kutuk, mengumpat, maki dia macam-macam. Faham tak? Tu sama-sama sahabat. Kata kat ustaz lagi dosa lagi. Berkat ilmu tak dapat. Ustaz main lambat jalan jam, marah kat jalan lah. Marah kat kerajaan pasal apa tak buat jalan pergi luar. Nak buat macam mana jam? Belilah helikopter hadiah satu kat ustaz. Hari-hari ustaz main awal tak puji pun, kalau suruh puji pun, hak main lambat sehari nampak macam hari-hari. Contoh saya tak kata tuan-tuan kata pun. Saya tahu tuan-tuan tak kata. Kan? Ini contoh. Lepas tu sudah mengaji melingkup baliklah mengaji apa tu kurang mengumpat kat belakang. Tak berkat ilmu tu sudah mengaji kepada guru yang kita takkan mengumpat dekat dia. Kalau tidak, kalau cari lu betul pakai tak ada lah guru dalam dunia ni. Pasal apa? Semua guru kita mengumpat. Manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Faham tak? Tambah tuan-tuan tak mengaji lagi senang-senang untuk guru di pondok-pondok. Lagi mau garam. Mengaji duduk bersandak ni. Maki yang kot. Tak apa lah duduk bersandak ni. Tuan-tuan tak bisa mengaji kat Syekh Nuruddin ni. Tuan-tuan saya mengajak lah ni, tengah-tengah dia duduk mengajak, tuan-tuan duduk buat lebih kurang, duduk tengok jam. Kan? Tengok lambat bila nak habis. Tambah dia buat tangan lah betul pasal botol dia balik. Perambat boleh. Tambah tengah-tengah duduk mengajak tu tuan-tuan bersembang. Dia perambat keluar daripada majlis. Malu orang, malu depan orang. Buat macam mana dia mengaji betul, dia jaga adab. Adab tu nombor satu. Bila adab baik, insya-Allah ilmu berkat. Mengaji sikit, dia beranak ilmu tu jadi banyak. Mengaji tak banyak mana, tapi dia berkat. Yang tu penting. Maka bila kita kawan dengan orang, kena hormat, cakap elok, jangan mencarut, jangan maki. Kan? Jangan menghina dia, jaga maruah diri dia. Yang tu adab kita bersahabat dengan kawan-kawan. Kan? Itu dia panggil adab yang baik, iaitu husnul muasyarah. Kawan bagi elok, duduk elok, kawan dengan orang bagi elok. Kan? Hormat orang bagi elok. Cakap dengan orang, macam mana kita nak orang hormat cakap dengan kita elok, kita pun cakap betul lembut-lembut dengan orang. Walaupun kita ni asal usul memang jenis keturunan memang jenis cakap kasar. Dia, maka bila kita belajar agama, kita mula belajar cakap tu dia lembut sikit. Dia tak ada lah kasar sangat. Cakap tu pun standard, orang tak terasa lah. Cuma kadang-kadang kalau dia tu orang luar, bila dia main Pulau Pinang, memang orang Pulau Pinang cakap kasar. Tambah orang Kelantan main duduk Pulau Pinang, cukup terasa lah. Bahasa paling kasar dalam Malaysia Pulau Pinang. Al-Ustaz tak kasar lagi. Dia Al-Ustaz dia utara dia, tapi tak kasar. Orang Pulau Pinang ni tambah belah Tanjung. Cakap ni kira. Kan? Jadi walaupun kita dilahirkan di tempat orang cakap ni kasar, maka bila kita belajar, tengok Nabi lahir di mana? Di Mekah. Tuan-tuan tahu orang Mekah ni adalah orang yang jenis memang kasar. Sebab tu Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad, mereka jenis kasar, jenis ketegak, jenis keras kepala, jenis semua. Benda tak elok dia ada orang tu. Pusat dia ada orang tu. Maka Allah lahirkan Nabi Muhammad, walaupun dia hidup dalam masyarakat yang jenis kasar lagu tu, tapi Nabi dia boleh bersikap lemah lembut dengan orang lain. Dia boleh cakap lembut dengan orang lain. Dia boleh menghormati orang lain walaupun orang buat daya kat dia macam-macam. Tengok kalau kita lah, cerita peristiwa hijrah bila Nabi mai dengan bala tentera dia ratus ribu, 124,000 bala tentera Islam. Mai daripada Madinah, tawan balik Mekah. Kalau kita atok balik hak mana maki kita, hak mana buat daya kita masa di Mekah dulu ni, kita atok, tendang pokok dulu. Lihat. Amai jadi tonggek ke perdendang bagi kali. Dulu orang kata kat aku lebih kurang kan. Kalau kita. Tapi Islam ajak dia tak buat lagu tu. Nabi masuk relax ya. Hanya beberapa orang oleh kerana mereka ni adalah pembelot, mereka ni adalah orang-orang jahat, maka mereka ni dibunuh. Nah, antaranya Ibnu Khattal. Mereka ni dibunuh dan sebagainya. Ada 78 orang. Lain pada tu semua orang duduk. Jangan menentang, jangan duduk kata lebih kurang kat Islam. Duduklah rumah. Bebas duduk dalam negara Islam dan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di bumi Mekah. Nabi tak tumpah darah siapa pun. Nabi tak cubit siapa pun. Tak balas balik dendam. Itu dia punya sikap lemah lembutnya yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang sebelum tu buat daya kat Nabi Muhammad cukup dahsyat, sampai peringkat nak bunuh Nabi Muhammad. Tengok sikap lemah lembutnya Nabi Muhammad. Maka antara sifat yang baik yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ni, iaitulah husnul muasyarah.
Iaitulah berperangai dengan perangai yang baik. Walaupun orang buat masam muka kat kita, kita sondoi bila salam-salam. Ya. Orang buat tarik muka kita pun duduk dekat, ya, Assalamualaikum, abang. Dia nak tarik muka, dia ambil pasal. Dia tak mau salam, dia punya pasal. Kita buat bodoh. Buat terbaik muka saja, sondoi dia. Nak buat macam mana? Kalau kita tak sondoi, dia pakai tak sondoi dah kat kita sampai bila-bila. Dia jenis ketegak lagu tu. Ada orang passion lagu tu. Maka kita sondoi-sondoi dia. Kan? Apa masalah? Walaupun dia tak suka kat kita, dia punya pasal. Tapi kita ni husnul muasyarah. Jadi perangai yang baik. Cuba berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Apatah lagi duk main mengaji di masjid malam-malam macam ni semua muka kenal tu imam tu bila kawan-kawan semua kenal-kenal. Jangan duk mengumpat sama-sama kita. Cakap kalau benda tak betul, terus direct jumpa nampak hang buat benda tak betul, tegur lah. Kalau kita rasa benda tu baik, kalau kita boleh cakap. Tak payah kita duk mengumpat ke belakang. Ni sama-sama kita, hang nak cantik aku nak cantik hang. Tapi sudah. Dia tengok kau tu buat kerja, kita nak cantik. Tengok kau tu jawatan ni naik, kita nak cantik. Cantik tapi hang cantik aku cantik hang. Sekali hang patah kaki, aku pun patah kaki. Pakai cantik. Akhirnya dia punya kesan dia, masyarakat yang mai ke masjid, contohnya kalau jawatan kuasa masjid, kuliah tak ada, siapa jawatan kuasa tu pun tak ada, jawatan kuasa ni pun tak ada, jawatan kuasa mana pun tak ada. Siapa? Hang cantik aku cantik hang. Maka lalat orang yang main di masjid kosong daripada program. Pasal apa? Jawatan kuasa apa pun tak ada. Orang ni aja nak buat benda-benda baik, cantai baik. Ni budaya masyarakat kita. Mudah-mudahan kita sedar balik. Jangan kita duk cantai balik, fikir ke arah benda kebaikan. Itu dia. Jangan mengumpat. Hormat dia, hormat keluarga dia. Tu. Dan di antara sifat yang baik, karamus sani'ah, yakni murah perangai. Walinul janib, dan merendahkan diri. Maknanya ada sifat kita ni jenis tadi dia suruh dia kata berkelakuan, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat. Tu bila kawan orang jadi baik. Dan karamus sani'ah. Karam ni maksudnya sifat orang panggil apa dia panggil? Perangai dia pemurah. Tu. Lebih kurang maksud macam sedekah juga. Jadi pemurah tu. Walinul janib, dan merendahkan diri. Tak cakap takabur. Selalu cakap rasa diri itu penuh dengan kekurangan. Wa badlul ma'ruf, yakni memberikan akan seseorang dengan kebajikan. Badlul ma'ruf ni maksudnya kita jadi mudah nak buat benda baik. Badlul ma'ruf ni jadi mudah nak buat benda baik. Saya kata benda baik jadi mudah nak buat. Apa saja benda baik dah senarai dalam kepala otak. Dia tak senarai benda tak baik, dia senarai benda baik. Dia rasa macam benda ni benda baik. Dia belajar pun Nabi kata, ayat Quran kata, benda ni benda baik. Maka dia buat. Saya kata benda tu baik maka dia akan usahakan untuk buat. Itu dia. Nampak budak tu baik mak. Angkat main dia. Angkat main ni. Tak boleh buka, angkat main ni. Angkat main ni. Tolak kat pakcik tu. Tarik main, ada roda. Tolak main ni. Tu dia. Dia tengok apa benda. Tolak lah bagi. Bos tabur anak yatim. Jangan bos sikit, bos banyak. Kalau orang tabur sikit lah kan. Ni bos banyak. Bos untuk anak yatim. Itu nama dia badlul ma'ruf. Nampak benda baik. Dia nampak benda baik. Contohnya nampak tabung duduk jalan. Suara kat orang lain kan. Bila suara kat orang lain tu, maknanya dia nampak benda tu baik. Kalau aku tolak lagi orang bos sedekah, aku pun dapat pahala. Maka kalau tabung main depan mata dia tak ada sengak. Dia tolak kalau boleh biar bagi semua orang dapat. Contoh nampak tepi jalan, nampak ada orang jatuh, dia boleh pergi parking kereta, pergi berhenti. Dia boleh pergi tolong orang. Bagi dia nampak benda tu benda baik. Benda tu benda ma'ruf, benda kebajikan. Kalau aku buat lagu tu, aku dapat pahala. Aku tolong orang, aku selamatkan orang, dia hormat orang. Maka itu nama dia badlul ma'ruf, yakni memberikan akan seseorang itu dengan kebajikan. Dia nampak benda-benda tu baik. Umpamanya
Katakanlah orang hantar SMS dekat dia. Orang hantar SMS, oh malam ni ada kuliah sekian-sekian, ada ceramah sekian-sekian. Orang hantar kat dia. Dia pun kredit ada. Tambah zaman lah ni pula, kan, ada WhatsApp lah, kan, ada WeChat, free. Masuk internet lah. Kalau di rumah ada telefon, boleh wifi di rumah tu kira free lah. Pakai bayar duit bil telefon je, kan, bil internet je. Maka kalau dia hantar mesej, dia tak kena keluar duit pun. Dia ada kumpulan kawan-kawan dia ramai, maka dia masuk, pergi dia hantar, dia forward, hantar pergi kawan-kawan dia yang lain, kan. Walaupun dia tak boleh hadir majlis ilmu, tapi dia nampak dengan aku hantar maklumat ni dekat orang, ataupun poster-poster orang bagi dia pergi lekat di mana-mana, walaupun dia tak main, tapi orang lain boleh main dengan maklumat yang dia edarkan. Maka dia nampak benda tu benda baik. Nama dia Badlul Ma'ruf. Dia nampak benda tu benda baik, maka dia cuba buat kebaikan kepada orang lain. Faham tak? Maka fikir-fikirlah, kena mengaji lah mana dia benda baik, mana dia benda tak baik. Mudah-mudahan ada dalam diri kita tu sifat Badlul Ma'ruf. Kita nampak kata nak buat baik kepada orang lain, bukan takat nak buat baik pada diri sendiri ya. Kita buat baik kepada orang lain. Nabi kata dalam satu hadis, jangan buat mudarat pada diri sendiri dan jangan buat mudarat kepada orang lain. La darar wa la dirar. Diri sendiri pun tak boleh buat mudarat, kat orang lain pun tak boleh buat mudarat. Macam tu juga bila buat kebajikan pada diri sendiri, maka buat juga kebajikan kepada orang lain. Ha, tu dia. Contoh, tuan-tuan main di masjid, banyak contoh ni. Tuan-tuan main di masjid, tuan-tuan tengok di masjid ada tek cicak. Tek cicak tu lah penyebab mudarat kepada orang lain. Sebab apa? Nanti orang semayang tak sah semayang dia kalau dia terpijak tek cicak tu. Faham tak? Maka dia cuba hilangkan mudarat kepada orang lain, dan dia cuba Badlul Ma'ruf, cuba bagi kebajikan pada orang. Orang tu dapatlah kebaikan, orang main ke masjid. Ni dah masjid mana-mana pun tunggu Tok Siak lah bagi bersih. Kita tak bersih pun. Tok Siak, kita tengok ni, kita abang, weh ni ada tek cicak. Duk weh, apa hang pi ambil buang tek cicak tu? Tak payah suruh orang lain. Kita semua orang yang main ke masjid, kita rasa ini adalah rumah Allah. Maka kita lah buat kebajikan. Tuan-tuan tengok masjid ni, minta maaf saya cakap, minta maaf saya cakap. Saya rasa masjid Sungai Dua ni cantik, tetapi sekarang ni kalau tuan-tuan tengok dia nampak usang. Minta maaf, saja komen masjid ni sepatutnya kita kena cat baru, bagi cerah balik. Sepatutnya kita tukar dia punya kaput bagi cantik, bagi nampak ceria sikit. Kaput tu ada yang tak bila surau-surau mana-mana pakai kan. Buat tebal 2 inci punya. Kalau ada duit, buat aircon. Oh, tu penting tu. Kan? Malam hak sejuk-sejuk tak apa, kena malam musim panas-panas, ni ada aircon dah. Oh ya, ada. Ada. Awak biji. Boleh lah, tak cukup kuat lagi belakang tak ada. Ada belah depan lah. Kan? Mau tambah lagi. Aircon dah, dia tak cukup. Apa salahnya? Dah, ni Badlul Ma'ruf. Tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan nak suruh siapa buat lagi? Yang saya duk abang ni, peluang untuk tuan-tuan buat ibadat. Tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuanlah buat. Tuan-tuanlah buat collection. Tuan-tuanlah ambil duit, tuan-tuan duk ada dalam bank, bagi kat masjid. Nah, ambil 50,000, tukar kapal semua lah. Dia. Tuan-tuanlah ambil keluar duit tuan-tuan duit pelungguk duk ada, duit pencen ke apa nak keluar main kan. Dapat 300,000 pencen, 50,000 bagi kat masjid. Pasang aircon, takkan nak suruh ustaz kot. Ustaz bila anak yatim nak buat sekolah, nak cari duit berjuta. Ustaz pergi ke situ duit. Tuan-tuan nak duduk di kawasan ni, tuan-tuan buat pula bagi kat masjid. Badlul Ma'ruf. Tuan-tuan bagi kebajikan, buat kebajikan kepada orang lain. Itu dia. Kan? Ataupun tuan-tuan tengok ni, malam ni kita mengaji kitab. Tu dia kitab. Kitab ni pakai halal juga. Tak sayang tu. Tu dia. Orang dah abang dah itu hak wakaf pun sebelah, hak tak jual lagi pun sebelah, tak apa lah. Dia buat collection lain lah. Kan? Jadi tuan-tuan yang mana buat wakaf yang sebelum ni buat keluar duit RM10 seorang satu buku. Malam ni mungkin dia tak main. Tapi hak bulan-bulan sudah daripada buat wakaf lah. Malam ni orang ambil buku-buku daripada wakaf, lepas semua pakat duk mengaji. Kan dapat pahala. Itu nama dia Badlul Ma'ruf. Dengan cara kita buat tadi, orang lain boleh nampak, dapat manfaat, dapat kebajikan daripada perbuatan kita. Dia Allah, dia cerita buat benda baik. Tapi jangan keliru. Ada setengah-setengah orang bila dia tak cerita kat dia benda baik, dia tak terfikir kata benda tu baik.
Faham tak? Sebab tu kena duk cerita, bagi contoh benda-benda tu semua benda baik. Maka kita nak kena fikir ke arah kebaikan, nama dia badlul ma'ruf. Dan it'amut ta'am, buat makan, masuklah minum, nama dia ta'am lah juga. Walaupun asal makna syarat minum, ta'am tu makan. Maksudnya kita belanja orang makan, kita belanja orang minum. Umpamanya lah, ni ayat halalan thayyibah. Tak apa, ini kempen ya kan, ustaz buat kan. Ayat 30 juzuk, tak apa. Tuan-tuan tolong beli. Tadi tu dia dalam kereta, saya main 12 kotak tu yang bawa slow tadi. Tak apa, jam semua. Jam, bukan jam jambatan, flyover Bayang Baru sampai Batu Uban tu, atas angin tu. Hak tu dekat Allah, tak boleh keluar dah tu, kena tunggu habis. Tak maaf. Katakanlah ni ayat ni, ustaz main 12 kotak malam ni, contoh. Tuan-tuan beli sekotak, tuan-tuan bawa kat masjid. Jadi duit masjid boleh guna untuk program lain. Tengok masjid nak buat sentuhan kalbu, sampai hari ni tak buat. Sampai hari ni tak buat. Masjid Sembilang baru ni kata nak buat hujung bulan ni, tak boleh buat juga. Pasal apa? Duit tak lah. Pasal apa? Duit aja buat program-program lain, habis. Jadi tak cukup. Banyak lagi benda program nak buat. Maka tuan-tuan hal banyak-banyak ni nak buat program sentuhan kalbu, mau 3,000 baru boleh buat. Kan? Saya beli skrin saja pun 7,000. Sound system lagi, program lagi, upah orang buat. Minta maaf lah tuan-tuan, kita buat program nak cari duit untuk sekolah. Faham tak? Program tu. Jadi tuan-tuan lah kena buat keluar duit. Tuan-tuan beli ayat ni, tuan-tuan letak di masjid tu, imam tu, bilai, ustaz-ustaz main mengaji, main mengajar, mereka minum. Tuan-tuan termasuk daripada orang yang it'amut ta'am, bagi makan, bagi minum kat orang lain, dapat pahala. Yang tu pun sunnah Nabi. Itu dia. Contoh-contoh beli sekotak, bagi kat masjid. Beli 2 kotak, bagi kat masjid. Masjid guna duit dia untuk program lain. Tuan-tuan bagi duit ayat makan minum, buat kenduri contohnya. Malam-malam ada kuliah. Malam ni saya buat bihun. Malam esok pula dia ni buat nasi goreng pula. Malam bila pula dia ni buat nasi apa-apa ke, buatlah apa-apa kenduri, kuih ke apa ke. Orang jadi seronok. Dulu saya mengajar di Masjid Bayan Baru dulu lah. Saya mengajar di Masjid Bayan Baru, saya pergi dekat satu restoran nasi kandar. Saya abakkan nasi kandar tu. Saya kata, tuan, saya kenal dengan tokek dah. Saya kata, buat tuan, saya ada mengajar ini masjid sebulan 2 kali. You bagilah sikit nasi kandar. Berapa ustaz mau? Berapa pun tak apa, you kasih lah. Tak apa, saya kasih 200 bungkus. Cukup lah? Cukup. You bagi 200 bungkus. Sebulan 2 kali saya mengajar di masjid tu. Setiap kali saya mengajar, dia dah tahu dah hari apa, minggu ke berapa, dia akan hantar orang dia main. Kalau kata kadang-kadang kita peringat sikit lah kalau kita main tu, petang tu dah, tuan, ni hari saya main kuliah, okay, jangan lupa, okay, dia main hantar. Saya tak ambil, tapi kita bagi kat orang ramai-ramai. Kira pesan kat Tok Siap suruh bagi seorang sebungkus ni, memang tak cukup lah. Memang muka tu tak main 2 kali lah. Saya tak mau bagi orang lain. 200 bungkus habis, banyak lagi orang tak dapat. Maknanya setiap bulan, setiap minggu, 2 kali, 2 minggu sekali, orang tambah. Dalilnya mana? Tengok tang nasi kandar tu, tak cukup. Jadi orang setengah-setengah orang yang susah-susah, dia main mengaji, dia dapat nasi kandar free, makan free. It'amut ta'am, bagi makan kat orang masjid, bagi makan kat orang surau, bagi makan kat anak yatim, bagi makan kat sekolah tahfiz, bagi makan dekat sekolah Arab, budak-budak belajar agama, hafal Quran, hafal hadis, contohnya. Dapat pahala. It'amut ta'am. Tuan-tuan pergi di pejabat, lepas tu di pejabat ada kantin ataupun kedai-kedai dekat lah. Kawan-kawan sepejabat tuan-tuan, tengah-tengah pukul 10 lepas tu tea break, tuan-tuan keluar tuan-tuan nak makan roti canai ke, makan roti bakar ke, minum ayak kopi ke apa ke, minum lah. Kawan kita pergi 2-3 orang dengan kawan-kawan satu pejabat. Lepas tu kita kata, tak faham makan ni, aku bayar ni, aku belanja. It'amut ta'am, kita bagi makan kepada orang baik. Faham tak? Cuma tak boleh bagi makan kepada orang yang kita tahu kalau kita bagi makan kat dia, dia akan buat benda jahat. Tak mau. Maka jangan duk bagi makan, jangan duk belah orang-orang hak ni buat jahat. Tuan-tuan pergi di Pulau Pinang, tuan-tuan pergi dekat Chulia Street, tuan-tuan tengok di situ, duduk tengah, dia duduk je, jangan, tu dia bising. Nanti esok tengok bulan depan ustaz pukul remote control, senang, mana tak urut, dia pergi minyak kali, dia ada sensor, mau keluar duit dia tak bunyi.
Kan? Itu pun nama benda kebajikan, badlul tadi sebut tadi tu. Maka ni contoh, tuan-tuan pergi dekat Chulia Street, biasa tengok di situ ada satu dekat Chulia Street tu ada, dia panggil Nagor Durga Syarif. Tuan-tuan sampai tak? Tak sampai Pulau Pinang? Tak sampai Tanjung? Pergilah jalan sekali. Tuan-tuan nampak dekat Maidin Lama, atau Maidin Lama duduk Chulia Street. Lepas pada balai bomba, tuan-tuan ni ferry, tuan-tuan pergi, lepas tu jumpa balai bomba, ada kedai SM Bajunit, kedai minyak atar. Tuan-tuan pergi depan sikit lagi, tuan-tuan jumpa lah ni apa? Restoran Khalil ke apa? Lah ni. Kan? Dulu Kasim Mustafa, lepas Kasim Mustafa depan tu sikit, tuan-tuan nampak tepi jalan sebelah kanan, tuan-tuan nampak macam masjid. Macam masjid, tapi yang tu bukan masjid. Dalam tu kononnya ada makam apa semua. Tuan-tuan tahu mereka tiap-tiap hari boleh kata ada orang penyumbang akan pergi bagi di situ. Di situ bukan masjid. Orang bukan semayang 5 waktu di situ. Di situ hanya ada replika kubur. Dia tulis situ makam Syekh Syahul Hamid. Saya tak mati lagi dia buat dah makam. Ni kadang-kadang nak marah. Duk buat benda-benda khurafat. Syekh Syahul Hamid seorang wali Allah terkenal di India. Satu ketika dulu mereka ambil tanah kubur Syekh tu, dikatakan Wallahualam, dikatakan mereka ambil tanah kubur Syekh tu segenggam dan mereka bawa mai ke sini, mereka buat replika kubur dan mereka letak di situ, mereka tabur. Ambil kenangan. Ni benda-benda khurafat, tak diajak dalam Islam buat lagu ni. Tapi sebelah tu ada satu makam juga, yang tu dikatakan yang tu betul, yang tu penjaga makam tu dia mati di petangam dia sebelah. Ada dia buat benda khurafat. Yang best dia, hak depan hak duduk tak makam tu, depan jalan kalau tuan-tuan, semua geng doktor duduk dalam tu. Tahu doktor? Dia panggil doktor Chasko, sendiri cas. Sendiri injek lah. Berlumbuk doktor Chasko ni duduk ada. Duduk relax, tertilai lidah-lidah, meleleh dia. Duduk tunggu je. Satgi dia ni umai pulut kuning, satgi dia ni umai pisang. Pi bagilah kat masjid tempat orang semayang. Pi bagi buat apa tempat orang buat khurafat. Dapat pahala tak bagi makan kat tempat orang buat khurafat? Dapat pahala ke pergi ambil pisang pergi bubur dekat Tok Kong? Nama kata ita'amut ta'am kalau begitu. Itu dia. Itu kena bagi faham. Ambil buah 5 buah apple apa pergi bubur kat Tok Kong. Mana ada Tok Kong nak makan? Saya kecil-kecil dulu rajin gagal. Maknya tu kalau nampak muka saya, dia tunggu sampai saya balik baru dia. Dia buat kena, dia semayang-semayang, sekali dia ambil balik rumah. Dia tahu kata kami nak main curi. Cik-cik tu rajin curi buah rambai, buah limau, pantang tok lah. Silat-silat kawan-kawan saya, kek-kek dia bantai. Kek aku kat Tok Kong. Tapi tak bagus lah makan. Pasal apa? Dia benda dia jampi-jampi apa, puja-puja apa, tak elok makan. Tapi ulama kata makruh. Pasal benda-benda tu semua ada unsur-unsur benda-benda tak elok. Dia buat puja-pujaan apa semua. Kan? Tapi kalau kita fikir dari satu sudut, benda-benda tu semua membazir. Adakah dia bagi makan? Dia buat benda-benda khurafat. Orang nak buat pulut kuning apa semua bagi makan kat hantu-hantu ni semua. Adakah itu nama dinamakan ita'amut ta'am? Tak, itu tak nama ita'amut ta'am. Pasal apa? Buat benda khurafat. Benda-benda lagu tu hukum dia haram. Baik, ita'amut ta'am. Walaupun coklat sebelah. Nabi kata dalam satu hadis kepada Aisyah, wahai Aisyah, sedekahlah walaupun dengan sebelah buah tamar. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah buah kurma, bagilah ke orang. Kita makan coklat di pejabat, kawan sebelah dengar bunyi coklat duk keluar plastik kan. Bunyi, oi, makan coklat. Dia kata gigit sebelah, kita ambil seorang sebelah, kerak bagi ambil seorang sebelah. Tidak. Betul tak? Nama kata ita'amut ta'am. Termasuk dalam kata ita'amut ta'am. Jaga kita duk makan mana-mana tempat orang duk tengok kita. Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari, antara punca kita dalam hidup ni jadi macam-macam masalah, iaitulah apabila kita makan ada 2 biji mata memandang kita makan, sedangkan dia teringin nak makan, dia lapar nak makan, kita tak semawa dia makan. Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Anda suruh pergi lah mana-mana doktor pun, pergi Gleneagles ke, pergi pantai ke, contoh lah, hampir lah doktor terror mana pun, pergi Australia lah, pergi Amerika, pergi lah mana pun, Tuhan bagi kat bala penyakit tak ada ubat. Oi, cari pasal.
Ambil lah berubat, pergi lah tok guru mana apa ambil berubat lah. Cara tradisional. Cara apa ni, jampi ayat Quran dan sebagainya, ruqyah. Pergi banyak pun. Ustaz masuk televisyen ke tak masuk televisyen, pergi. Hang sendiri cari penyakit. Penyakit tak ada ubat. Hang makan, pergi hang tak semua orang. Oh, bahaya. Bila makan di kedai, maka mau duk tengok orang sebelah-sebelah. Tengok mana tak makan. Abang, makan sila. Sila. Dia buat sila nasi lah. Kita je ni ajak ayam kan. Dia main sungguh. Allah jam. Saya dulu budak-budak duduk di pondok dulu jenis kawan-kawan. Duduk pondok bujang-bujang budak-budak remaja ni. Kita jenis masuk abuan kita lah. Periuk pun kecil lah. Jadi kalau nak semua kawan tu, main makan. Ajak-ajak ayam. Tu dia nampak sangat kan. Masak memang tutup pintu yang siapa lagi ada pintu main. Assalamualaikum. Bunyi hat panjang tu macam mana kau makan? Makan free. Masak tak mau. Kan tu semua pengalaman lah duduk pondok bujang-bujang kan. Jadi kalau kita makan, kita tak bagi orang lain. Ada orang duk bau, ada orang duk bau tak bagi. Orang nampak dua biji mata Nabi kata. Maka Allah bagi bala penyakit tak ada ubat. Suruh pergi berubat mana? Memang tak lega. Tu benda-benda yang kita kena faham. Nama dia it'amut ta'am. Makan, bagi minum dekat orang. Bagus, terima kasih banyak. Kena buat surat penghargaan Rafi. Minta jutawan bagi kat orang-orang yang selalu duk bagi sumbangan dekat masjid. Buat surat, buat sijil bagi depa bubur di masjid. Tak apa depa mau, depa tak mau belakang cerita. Kena bagi. Bagi kat dia satu semangat supaya esok dia nak bagi lagi. Seronok bagi kat masjid, depa bagi sumbangan. Hati kecil dia, siapa pun kalau orang bagi balik sumbangan, seronok, penghargaan. Masjid bagi penghargaan dia, masjid bagi sijil. Dulu kami bagi derma kat masjid. Orang seronok, walaupun kadang-kadang dia tak buat dalam frame, tapi dia simpan sijil tu masuk dalam file dia. Penghargaan saja nak bagi galakan pula kepada orang supaya dia bagi lagi. Tak? Kita kena buat begitu. Nama dia it'amut ta'am, yakni memberi akan orang makan makanan. Tapi nak bagi makan, dapat pahala, bagi makan makanan halal. Contohnya nak buat kenduri kat masjid, pergi cari mi hak orang Islam punya, bagi mi apa tak dapat pahala. Pasal kita bagi makan dekat orang benda haram, benda syubhat. Kita buat kenduri dekat masjid, contohnya. Tapi kita pergi guna kuih tiaw apek. Faham tak? Hak apek campur dengan minyak tam datang apa lah. Kita pergi beli topuang, hak topuang apek, hak dia pegang dengan tangan dia basuh ke tak? Hak dia pegang anjing babi dia basuh ke tak? Tahu apa benda dia tak tahu haram halal kat dia, semua halal lah ke? Hak dia bubur fishball, fish cake tu semua benda tu benda haram, benda syubhat. Maka nak bagi dekat masjid, pastikan benda tu halal. Pastikan produk tu adalah produk Muslim. Jangan pakai hentam. Contohnya beli Coca-Cola bagi kat orang masjid minum. Contoh. Maka setiap Coca-Cola mengandungi 8 ounce arak. Itu kajian yang dibuat. Balik buka internet. Setelah 125 tahun Coca-Cola berada di pasaran dunia, hari ini orang dapat korek, siap cok halal jakim lagi. Bukan salah jakim, tapi dia pun ada kaedah tak boleh detect kata dalam tu ada arak. Faham tak? Tak boleh detect. Tapi dunia Tuhan yang kerja semua ni. Kan? Bila hang tak boleh detect, tapi sekian-sekian masa Allah nak dedahkan balik benda tu. Allah bagi jadi ya, kerja pun payapun ni bukan susah mana pun. Kan? Maka bila ada orang korek, rupanya ada arak. Di samping produk tu adalah produk Yahudi, kita pergi beli, bagi dekat masjid, bagi orang masjid minum air Coca-Cola. Boleh kalau gitu? Nama kata it'amut ta'am kalau gitu? Tak dapat pahala it'amut ta'am. Syarat nak bagi makan kat orang, kena pastikan makanan itu halal. Ni, ada duduk ramai-ramai ni. Kok-kok ada kawan-kawan. Kok-kok yang dengar kuliah pada malam ni. Kok-kok lah tuan-tuan ni di kalangan orang-orang yang menyediakan makanan kepada orang lain hari-hari. Tentu ada kedai makan ke. Yang muslimat duk masak kat suami, kat anak-anak ke. Makanan yang kita sediakan kepada suami kita tu, kepada anak kita, kepada orang yang kita buat kedai, kita bagi makan, makanan tu halal tak? Kicap yang bubur dalam tu kicap ayam ke kicap orang Islam ke?
Oh, kena ambil tahu, ingat free lah Tuhan nak bagi pahala. Ikut dan yang hang bagi makan telinga babi pun dapat pahala. Mana boleh? Sekali dia buat kenduri telinga babi goreng pula. Mana boleh? Benda tu benda haram. Bila benda haram hang tak boleh makan, hang tak boleh bagi kat orang. Bila hang bagi kat orang, tak dapat pahala. Tengok dia bagi kat masjid ayam apa? Tuan-tuan pergi mana-mana masjid. Hak ustaz minum ayam apa? Tong siong tong tang tang company. Baca lah tang tu siapa keluarkan, kilang daripada mana? Ada kita ambil tahu benda-benda lagu tu. Kita pergi dia bagus, niat baik dah, perbuatan tak betul. Dia kena dua-dua, niat baik, perbuatan tu betul. Benda hak kita bagi pun benda halal, benda baik. Dia pergi kedai apik, dia pergi beli ke apa ni ayam kotak, dia mai bagi di masjid 2-3 kotak. Masalahnya ayam tu boleh minum ke? Silap-silap kadang-kadang ayam tu cop halal jakim pun tak ada. Kita tak tahu ayam tu boleh jadi syubhat ke, boleh jadi campur dengan benda haram ke. Tambah-tambah kalau ayam yang ditapih ada seramik. Tinggal ayam tapih, ayam water cooler tu. Dulu rumah kadang-kadang di masjid dia ada tapih dalam tu. Bila tapih dalam tu kadang-kadang dia menggunakan seramik dia buat daripada serbuk tulang dan juga bahan-bahan yang lain dia campur. Maka kalau tulang tu tulang halal kadang kena pastikan ada cop jakim, cop halal yang membenarkan kata seramik tersebut hukum dia adalah halal. Ambil tahu kau pakai hentam semua telan ke darah ikut dan dia. Game dia hang sedekah bagus dah, tapi hang tak ambil tahu benda yang hang bagi tu hang bagi minum benda haram, benda syubhat. Silap-silap kalau seramik dia campur tulang babi ke, tulang anjing ke, tulang lembu tak sembelih ke, haram orang masjid duk minum. Hang bukan dapat pahala, dapat dosa lagi buat tak. Itu nama it'amut ta'am. Nampak macam senang ni bagi makan ke orang, tapi kena pastikan benda tu halal. Baguslah lah ni banyak orang sedap lah. Ya, macam kawan kita tepi tu, kita telur basuh. Bagus. Saya pernah tanya dia, telur air basuh. Kuih tiaw ambil kan? Dia kata kuih tiaw ambil orang Islam Ustaz. Okey, alhamdulillah. Nanti saya kempen kat orang, suruh beli ambil kuih tiaw. Tak apa. Walaupun tak dapat lah 25% kan, tuan menasihat kan. Tak dapat lah, tapi bagus. Kita nak kempen, bukan telur air basuh. Kuih tiaw pun ambil orang Islam. Cili dia, cili bo dia, segala kicap-kicap dia, semua dia cari orang Islamnya. Alhamdulillah. Sedap tapi puas kena pancung dulu. Tu halal. Tu tak ada. Hamidia lah apa-apa tepi-tepi. Contoh. Ni ada kedai-kedai apa ni? Produk Muslim ke produk apa? Allah leceh nak makan. Itulah mereka semua tak main mengaji. Wah tu tak main mengaji. Kalut malam-malam ni orang lagi amal. Kena mengaji ya. InsyaAllah ada peluang. Pukul lepas ni masuk dalam televisyen dengan saya kuliah bulan ni dengan bulan depan ya. 2 kali ya. Lepas tu cuti 3 bulan. Saya ada program dalam Astro Oasis 106, program pencetus ummah mewakili Pulau Pinang. Nanti tuan-tuan undi saya dalam Facebook. Siapa tak undi, jawab esok di akhirat dakwah. Ini memang paksa kan. Balik buka Facebook, tulis itu pencetus ummah, tengok nama saya, like kat situ. Seronok tak seronok, bagus tak bagus, kena undi ke. Faham tak? Bagi menang. Tak menang, tuan-tuan jawab esok. 3 bulan duduk dalam Astro, lepas tu baru balik main. Kalau kalah, balik main awal. Kalau menang masuk final, bulan 1 balik kan. Undi lah, program baik, ke arah untuk nak buat benda-benda baik kan. Kita nak berdakwah, kalau boleh esok nak cakap. Saya tengok tak banyak pun program-program untuk cerita benda haram, benda halal dalam televisyen. Tapi kalau ada orang tak lama, dia tenang keluar Ustaz. Kita tak boleh dia ni. Karut dia ni, dia duk cerita semua haram. Syekh Nuruddin pun duk Ustaz TV je lah, kena keluar. Dia cakap benda kebenaran lagu tu. Nak buat macam mana pemerintah sekular. Faham tak? Nampaklah undi. Saya ada. Duk angkat apa pemerintah sekular ini tu. Kepala otak tak faham Islam. Dia sendiri pun boleh makan makanan Cina. Dia tu siapa tak apa belakang saya lah. Dia sendiri bila pergi duduk Cina makan, relate ubur makan. Allah, apik rasa. Lepas tu dia nak faham ke benda-benda lagu tu. Dia mahu ke orang cakap dalam televisyen cakap lagu tu? Tak mahu. Cakap yang benda haram halal ni
ya malam, tak mau. Zam ni dah tutup mulut. Macam-macam. It'amut ta'am, yakni memberi akan orang makan makanan, dan ifsya'us salam, menyebarkan salam, yakni membanyakkan memberi salam kepada orang yang berdapat dengan dia. Jumpa yang bagi salam, jumpa yang bagi salam. Sampai Nabi kata selisih tiang pun kena bagi salam. Selisih tiang, kau ni bagi salam apa ni, betul kau ni pergi tiang tu, kau ni pergi belakang tiang, jumpa pula bagi salam pula. Allah tak payah lah banyak-banyak tu kan. Dia nampak pelik pula kan. Tapi nak abang kata disunatkan selalu bagi salam. Bagi salam, bila bagi salam kat orang, Assalamualaikum. Terlebih baik senyum, lepas tu dia kena suar tangan. Itu package. Itu package. Jumpa orang, Assalamualaikum, senyum, bagi salam, Assalamualaikum, suar tangan, berjabat tangan. Orang kita kata salam, salam tu Assalamualaikum tu. Hak suar tangan tu berjabat tangan. Dia kena package. Assalamualaikum, senyum, suar tangan. Package. Baru dia kena. Kalau dia tak package, dia tak kemas. Bagi salam, buat muka je ikan pirana. Tak kena orang jadi marah kan. Buat bagi salam, buat muka lah tu kan. Suar tangan pula. Bila bersentuh-sentuhan, dia ada current aura antara kita dengan orang tu, menyebabkan kita jadi sayang dengan orang tu. Itu disuruh dalam Islam. Di zaman Nabi benda tu dibudayakan. Jumpa kat luar kat mana-mana, Assalamualaikum baba, suar tangan. Assalamualaikum baba, suar tangan. Itu budaya dia. Sehingga menyebabkan dia jadi kasih sayang. Boleh jadi macam adik-beradik. Cubit paha, aku tak rasa. Bukan dekat paha kiri, paha kanan. Cubit paha, aku rasa. Kata kat kau apa kata kat aku. Lagu tu. Maka tak ada lah budaya benda-benda tak baik. Itu dididik oleh Rasulullah SAW. Selalu memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi salam bukan lagi betul. Dua bagi salam. Kum pakai tak ada. Lam tak ini. Bagi salam bagi elok. Seko. Nampak? Betul ke bagi salam dulu? Assalamualaikum. Tulis dulu mana? Tak tahu. Nak tulis harap tak kena. Assalamualaikum. Kan? Macam-macam lagi passion orang bagi salam. Assalamualaikum. Bagi elok. Assalamualaikum. Kena belajar. Bagi lambat. Assalamualaikum. Lalu tu. Bagi dapat Assalamualaikum. Satu lagi cara, Salamun alaikum. Boleh. Sama ada Assalamualaikum itu lebih afdal, ataupun kita kata Salamun alaikum. Tapi kena kata Salamun alaikum. Boleh dulu. Itu kena selalu bagi salam. Dulu saya dah cerita dah. Hukum hakam salam dulu cerita kan. Siapa boleh bagi salam, siapa jumpa siapa nak bagi salam. Yang muda bagi salam kepada yang tua, yang berdiri bagi salam kepada yang duduk, yang berjalan bagi salam kepada yang berdiri. Yang di luar bagi salam kepada yang di dalam. Mana tak? Kalau kita telefon orang, kita start bagi salam kat orang. Tuan yang duduk rumah tu, dia yang jawab salam. Kita telefon orang, kita bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Kita tuan rumah jawab Waalaikumsalam. Ni encik, kita lah Assalamualaikum, kita lah bagi salam. Tak apalah, bagus, tawaduk. Tapi cara tu kan, bagi salam Nabi kata kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Dalam ramai-ramai ni kenal ke tak kenal? Semua kenal ke ada yang tak kenal? Ada yang luar yang tak kenal? Tak apa, bagi salam juga. Nabi kata bagi salam kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Itu hukum hakam salam. Beli CD ni tengok. Panjang cerita. Baik, wa iyadatul maridil muslim barran kana aw fajiran. Yakni menziarahi akan orang yang sakit yang muslim, sama ada ia orang yang soleh ataupun orang yang fasik. Barran kana, dia tu orang baik ke, aw fajiran, ataupun dia tu orang jahat ke. Tengok-tengoklah masyarakat kita ada mak casko, doktor. Dengar kata demam, doktor. Ya, dia tahu. Weh, bagus. Benda-benda ni tabligh, dia suka doa amal benda ni. Sepatutnya bukan kira tabligh semua orang kena buat kerja lagu tu. Pergi rumah ke rumah, masuk lorong ke lorong. Jawatan kuasa masjid kalau boleh malam-malam raya, tak pergi selalu pun. Pergi rumah ke rumah, buat takbir ke. Lepas ni buat lah, kalau tak buat pun. Kena buat. Kalau tidak, suruh pegang jawatan kuasa masjid. Dah tak mau buat kerja, tak mau ada sifat tawaduk, pergi masuk, pergi dakwah.
Hak ustaz dah dakwah di masjid. Tuan-tuan dah dapat, pilah rumah ke rumah. Sebab tempat ni tempat tuan-tuan. Tuan-tuan dah kena buat kerja. Masing-masing duduk kat mana-mana, buatlah kerja masing-masing. Kan? Pakat-pakat tengok buat apa ni program-program dalam kampung, dalam kawasan kita. Panggil orang keluar main. Fikir-fikir sendirilah macam-macam program boleh buat. Maka sama ada dia orang baik ataupun orang tak baik, kita pergi ziarah. Mudah-mudahan jawatan kuasa masjid bila pergi ziarah, buat banci tengoklah masyarakat kita. Siapa yang tak main sembahyang Jumaat di masjid, pergi ke rumah dia, bagi salam. Kena dengar kata dia sakit, tak apa, kita pergi ziarah. Jawatan kuasa masjid main ni. Mudah-mudahan jadi satu peringatan kepada dia, kena pergi sembahyang di masjid. Tunjuk-tunjuk muka. Contoh. Ni Nabi suruh menziarahi orang sakit, sama ada orang sakit tu jahat ataupun orang baik. Kita orang baik kita pergi, orang kita kenal kita pergi. Tuan-tuan buatlah program sekali pergi ziarah orang-orang sakit di hospital. Saya pernah buat. Alhamdulillah. Masa kami pergi ziarah di hospital, kami bagi seorang sebiji buah apple. Sebelum pergi, tunggu kat masjid 2 birat tu. Ramai-ramai, kami dekat 40 orang lah. Hari-hari cuti, pergi beli kat lorong kulit tu, beli buah. Kutip seorang RM10 beli buah. Balik bungkus 3 biji beli plastik kali, 3 biji, apple orange. Buah lai ke apa kan, 3 biji. Kami pergi masuk hospital. Allah Ta'ala punya kerja, jumpa dengan padri sedang duduk ceramah. Padri tiap-tiap minggu masuk hospital besar Pulau Pinang, GH. Tuan-tuan buat kerja apa? Ustaz tak pergi, ustaz juga. Tuan-tuan pula buat kerja. Persatuan-persatuan, kumpulan-kumpulan, koperasi, buatlah program. Pergilah ke hospital, jumpa orang sakit, bagi nasihat. Tak bagi nasihat, doa kat dia. InsyaAllah pakcik saya doa mudah-mudahan pakcik sembuh, kuat nak semayang, buat amal ibadat lepas ni. Lepas buah tu cukup lah. Mudah-mudahan dia kata, bagus orang masjid depan mai tengok kami sakit, lepas ni aku sihat, aku kena pergi masjid. Mudah-mudahan yang tu jadi satu ruang dakwah kepada dia. Walaupun tak dakwah, suruh dia pergi masjid pun. Kata dia, ni orang mana, mai mana? Kami orang masjid pokok ni ya. Entah ambil lah walaupun mai seorang kan. Katalah betul ni, sajalah mai ziarah pakcik bagi. Ni InsyaAllah saya doa pakcik mudah. Pakcik sakit apa? Dia duduk luar perasaan dia tu. 50% penyakit dia dah hilang lah. Lepas tu kita doa pula lagi, minta ke Allah Ta'ala. Lepas tu kita bagi motivasi pula lagi. Kalau tak bagi motivasi pun doa kat dia, bersyukur dah. Ya Allah, bagilah pakcik ni sembuh ya Allah. Dan bagi mudah-mudahan pakcik ni lepas ni boleh pergi masjid, jadi orang baik, dan boleh sembahyang. Cukup lah, hak tu kira motivasi cukup besar lah. Tak payah cakap banyak lah. Kena buang sifat malu lah. Pergi 2-3 orang jumpa satu penyakit. Saya pergi jumpa Apik, tengok Apik. Bila saya sampai, ada satu Apik tu, dia tak mau. Apa? Tama. Saya ingat kot dia tengok saya janggut takut kan. Saya hentak pergi haji ni tak nak janggut kan. Budak-budak muda bapa pergi kat dia. Tak mau. Dia sudah bagi. Tak mau sampai sudah. Ada satu Apik tu dia dekat-dekat nak balik lah, dia dengan bini dia. Kami sampai-sampai tu. Apik, mali mana? Ini orang masjidnya. Bagus. Bagi buah. Ambil. Buka lala tu, makan lala tu. Dia Apik. Punya rai kita, ada hak terima, ada tak terima. Dia punya pasal. Tapi hak paling best kali bertemu dengan padri. Padri tengah buat sentuhan kalbu. Bagus dia. Sayuk apa? Apa dia baca saya tak faham. Padri Hindu Kristian. Tengah baca doa apa kat kawan tu. Kawan tu duduk menangis. Buat sentuhan kalbu. Main-main lah. Tak payah pakai muzik. Tak payah pakai screen, tak payah pakai apa. Duduk seorang dia baca. Kumur. Orang dia duduk kumur duduk dalam. Saya duduk tengok orang itu duduk menangis. Saya tengok, mereka tak perasan sebab mereka tengah duduk syahdu ni. Tengah duduk konsentrasi di punya bacaan tu. Saya pergi tengok padri. Tiap-tiap minggu masuk. Nampak tak kita punya dakwah kita lemah. Lepas tu kita duduk kata, bila nak menang Islam? Dah kita tak buat kerja. Kita harap orang buat kerja tapi kita tak buat kerja. Kalau semua orang Islam ada prihatin lagu tu, tak salah kata individu, buat atas nama persatuan pun cukup dah. Koperasi ke apa buatlah. Ini benda kita kena buat. Menziarahi orang sakit Muslim ataupun yang Muslim lah. Kita pergi bukan Muslim kita pergi. Dak Nabi benabi. Walaupun di sini dia sebut Muslim, tapi yang betulnya dalam Islam, menziarahi orang sakit walaupun dia bukan Islam pun dapat pahala dengan niat. Ada niat
dengan niat mudah-mudahan kita pergi ziarah dia jadi insaf, dia jadi dapat hidayah, cerita tentang Islam. Tak banyak pun, kalau boleh cari buku-buku yang cerita tentang Islam dalam bahasa Mandarin ke, dalam bahasa bahasa Tamil ke, pilihlah suruh bagi. Kan? Buatlah. Ini benda baik. Wa tashyi'u janazatil muslim. Ni senang ni. Ingin nak buat ni tak buat. Yang ni menghantarkan jenazah orang yang muslim. Dia. Sini kubur kat lah. Masjid. Belakang ni. Dekat. Kena luar ya. Iring daripada masjid tu iring ikut jalan pergi sampai ke kubur. Kita buat lah tu. Kita mai tak sembahyang jenazah kalau dengar orang dalam karya kita meninggal. Kalau kita tak kenal siapa-siapa dalam karya. Nak kenal kepada masjid tak namai. Nak kenal kepada sembahyang jemaah tak namai. Siapa pun tak kenal. Kalau mai pun jumpa tepi lah. Siapa Pak Haji ni? Tak kenal. Muka tak namai masjid. Orang nak kenal pun lah. Selalu-selalulah tunjuk-tunjuk muka di masjid supaya orang kenal. Sakit, demam, susah, orang tahu, oh ni anak karya ni, Pak Haji ni orang karya kami ni, abang ni orang karya sini. Kalau mati sakit, orang boleh main ziarah, orang boleh uruskan. Ni dengar-dengar kata main jumpa tu imam jawatankuasa masjid, ada orang meninggal. Siapa? Lah duk, oh siapa? Duk siapa itu? Sampai ke sudah lah, duk rumah taman tu yang rumah. Oh siapa dia? Tak boleh nampak gambaran, tak boleh detect siapa dia, tak tahu. Muka tak boleh dapat gambaran, mesti apa? Tak pernah jumpa. Daripada main duduk 20 tahun dah duduk Sungai Dua tak pernah main masjid. Lepas tu bila mati baru mencari orang masjid. Oh kalau saya jadi tu imam, saya kata boleh belah. Sebab tu orang tak nanti saya jadi tu imam. Saya boleh buat kering-kering lah. Masa hidup hang tak pernah main masjid, bila mati hang nak cari orang masjid, pergi cari pok-pok yang hang duk jumpa hari-hari, suruh depa yang uruskan jenazah hang. Oh boleh buat kering-kering tu. Tapi kadang-kadang tak gamak orang kan. Kita ni orang masjid lembut hati, pilah juga walaupun masjid tak namai. Sekali-sekali nak buat kering-kering tu. Saya pernah cerita dulu di Pondok Lanai, tempat saya belajar di Baling. Tu guru kami tu, dia pengurusi masjid, dia tu imam, merangkap naib qadi. Masa Kedah dia tukang angkat nikah. Maka puasa dia besar. Puasa dia besar tu imam kalau negeri Kedah dia cari yang mana dalam kampung, dalam karya tu hak jenis dulu-dulu kepala masam kan. Dia panggil orang ni pergi gertak, siapa tak mau sembahyang pergi gertak. Depa ni jadi baik dah, orang masjid dah. Tapi orang duk tahu kata depa ni dulu-dulu kira gede-gede orang kan. Kira orang kemas kan. Dulu-dulu ni kira rajin ribu orang kan. Dia cari orang tu pergi gertak hang nak main masjid. Hang tak main masjid hang siap. Gempak. Oi, mai lari main masjid. Hang tak main Jumaat semua lari main Jumaat. Baguslah setengah-setengah tempat boleh ramai lagu tu. Setengah-setengah tempat pergi buat lagu tu dia report polis, selamat. Bukan selamat, selamat. Yakni menghantarkan jenazah orang yang muslim dan husnul jiwar liman jawarta musliman kana au kafiran, yakni membaikkan perangai akan orang yang berkampung engkau dengan dia, sama ada orang sekampung itu muslim ataupun kafir. Buat baik dekat orang yang duduk dekat dengan rumah kita. Sebab tu tak boleh buka radio kuat bagi bising sebelah-sebelah rumah. Kan? Sebab tu tak boleh duk belah anjing ke apa, kau duk biar bagi duk duk ria ikut dan bising rumah orang. Hang nak buat kenuri ke, hang nak buat program apa, jangan sampai mengganggu jiran dan sebagainya. Itu kena jaga. Hormat walaupun apik lang kampung. Apik, uncle, ada bagus ya? Bagus. Hormat dia walaupun dia orang kafir. Buat baik dekat dia. Wa tawqiru dhisyaibatil muslim, yakni menta'zimkan muslim yang tua, veteran-veteran, orang tua-tua dalam kampung kita, hormat. Kan? Disuruh kita menghormati, membesarkan orang-orang tua di kalangan kita. Veteran-veteran ni kita kena hormat. Tambah pula veteran rajin main masjid pula. Veteran orang semayang, orang mengaji, faham agama. Oh, kena hormat lah tu. Dan ijabatut ta'am wa du'a'u alaih, yakni memperkenankan orang yang memanggil kepada makanan, kepada makan makanan, dan menjemput akan orang kepada makan makanan. Satu, panggil orang main makan di rumah kita, selalu buat kenuri. Faham tak? It'amut ta'am, antara benda baik. Tetapi di sini dia kata yang nombor satu tu wa ijabatut ta'am. Satu, wa du'a'u alaih. Wa du'a alaih tu maknanya kita panggil orang main makan.
Ijabatut ta'am, orang panggil kita makan kenduri, kita kena pi, tak pi berdosa. Faham tak? Hukum kenduri ni bila orang panggil kita makan kenduri, dia jangan main, tak ayo. Lagi ustaz sumat masuk dalam tabung tu. Hang kecil ya. Lipat-lipat pun dalam tabung tu. Bawa balik peluk rumah. Bila orang panggil makan kenduri, tak ada benda maksiat, wajib hadir. Orang kata ni saya jemput nak makan kenduri dah, kita kena pi. Kita tak pi, hukum dia berdosa. Tambah orang buat kat pula lagi. Ni tolong dah. Kalau kita tak boleh pi, kita abang siap-siap. Saya ada kerja, insya-Allah kalau saya tak ada apa, kalau saya teringat insya-Allah saya sampai. Abang siap-siap. Pasal kita ni pelupa. Abang siap. Kalau saya teringat, kalau saya tak lupa, kalau saya tak ada uzur, saya sampai. Faham tak? Maka kita kena pelepas lagu tu. Ataupun kita kata, minta maaf saya tak boleh jalan jauh-jauh, duduk dekat ni ya. Daripada beranak sampai mati saya duduk Sungai Dua, tak pergi benar. Contoh dia. Saya tak boleh keluar. Pelepas bang siap-siap. Kita terima orang panggil, maka kita kena pi, wajib hadir. Ni hukum hakam kenduri ni dalam Islam. Musim-musim kenduri orang panggil. Kan? Tengok semua-semua orang sampai 18 kenduri tu. Tu dia, hang kena pi. Kalau hang tak boleh pi, masa orang panggil tu, minta maaf saya ada 17 kad dah, saya tak boleh pi kenduri hang. Kalau dan saya pi, nampak macam tak dan, saya tak pi lah. Abang lagu tu. Pasal apa? Kad hang nak bagi ni kad ke 18. Tu dia. Beradik-beradik ramai. Kan? Kawan-kawan ramai sampai 7-18 kenduri sehari, mampus jalan. Jenuh pusing. No, daripada Johor sampai ke Perlis tu, larat nak pusing satu hari. Kena satu hari tu ya cuti. Maka bila orang panggil makan kenduri, wajib hadir. Ni saya nak panggil makan kenduri ni. Saya nak buat kenduri di sekolah saya yang baru. Saya nak buat majlis pecah tanah pada 6 hari bulan 10 akan datang, hari Ahad minggu pertama. Hari Ahad minggu pertama. 6 hari bulan 10. Rafi Zul senyum, ambil pen tulis. Tulis masuk situ, saya lagi lupa. Semua dia lupa. Jaga. Buat macam mana ada veteran lah kan. Tulis itu 6 hari bulan 10, tulis kat buku tu. Mesej tu korban. Mesej yang kenduri ni tak keluar ni. Bagi awal-awal orang lupa. Mesej dengan poster lagi seminggu insya-Allah bubuh habis untuk Pulau Pinang. Nanti saya buat main tahun ni tolong edarkan. Saya buat kenduri 10 ekor lembu, 10 ekor kambing. Saya panggil Datuk Mufti Negeri Kedah, Datuk Mufti Negeri Pulau Pinang, Datuk Mufti Negeri Perak. Tapi Datuk Mufti Pulau Pinang tak dapat hadir pasal dia pergi Mekah haji, dia penasihat tabung haji. Maka saya jemput Datuk Ismail Kamus dan saya jemput Tuan Guru Haji Saleh Syed, Tuan Guru saya Tuan Guru Awang Lanai Haji Abdul Wahab Hassan, dan juga saya jemput lebih 100 orang tokoh ulama. Tuan-tuan kena hadir. Saya buat majlis pecah tanah, nak doa ramai-ramai, tu buku doa. Lepas tu kita buat satu majlis, nak salam ramai-ramai, bawa anak-anak kecil-kecil tu pergi salam 100 orang ulama nak di majlis tersebut. Di Kampung Permatang Pasir, balik pulau, sebelum Sungai Rusa. Tuan-tuan semua kena pi. Tuan-tuan tak pi, tuan-tuan jawab sendiri esok di akhirat. 6 hari bulan 10. 9 pagi. Sampai 3 petang sampai Zuhur 9 pagi. Saat nak rasmi nak ambil PO tu nak korek. Dia korek sikit, lepas tu 100 orang ulama tanam seorang pokok buah, seorang satu 100 pokok tanam serentak. Lepas tu sikit tayangan, lepas tu ceramah Datuk Ismail Kamus sikit, Mufti Kedah sikit. Lepas tu sikit-sikit lah timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang ke apa ke majlis agama ke apa ke, cakap sikit 5 minit 10 minit. Lepas tu dengar ceramah sikit apa kan, lepas tu makan lah. Sebelum makan tu doa lah ramai-ramai, mudah-mudahan niat dan hasrat hati cadangan nak buat satu perkampungan Islam, nak bela orang cacat, orang buta, anak yatim, ibu tunggal, orang mu'alaf duduk di situ. Saya cadang nak bela mereka 1000 orang. Saya buat masjid, binaan masjid 2 tingkat, harga dia 1 juta. Masjid boleh menampung 1000 orang. Faham tak? Tuan-tuan kena bagi sokongan, kerana saya seorang-seorang saya tak boleh buat. Faham tak? Sebab tu kena masuk televisyen, duk ceramah dalam Pulau Pinang banyak ni, ada orang nak kena pergi negeri-negeri lain semua, pergi buat roadshow pusing cari duit 10 juta nak cari. Duk bawa tabung ni orang mana penuh ni orang bunyi hingar. Hak tak boh pun ramai. Lepas tu belaga dengan tabung masjid pula lagi. Tak apalah kan. Tapi lu betul lah duk abang kan.
Sampai bila? Tapi alhamdulillah, tu pun puas-puas, lari pi lari mai, kan, mengantar mai, orang nak kata dia lah kan. Kutik tak buat-buat, ni kita buat, kita beli dah tanah 2.4 ekar, 1.2 juta, beli dah, tukar nama siap dah. Tunggu nak buat perasmian, lepas ni dirikan masjid. Kita nak bela orang-orang susah di Pulau Pinang. Ada orang tua-tua, hantar main duduk kat saya. InsyaAllah ada rezeki, kita nak bagi duduk percuma. Kita buat beret, buat rumah lagi elok. Tapi kita nak buat kemas, ada arkitek, ada engineer. Tak mau buat fashion dulu-dulu, buat atas nipah apa-apa. Tak mau. Ni buat kemas-kemas, kalau boleh nak bagi duduk dalam aircon. Tu dia. Kan? Bagi duduk selesa duduk, boleh pergi mengaji. Tak ada alasan dah kata tak mau mengaji. Dah selesa dah. Nak bagi peluang, dan kita nak tunjuk pada orang kafir, kata kita orang Islam mampu bersaing dengan orang bukan Islam. Malu gereja mereka cantik-cantik ada aircon. Tokong mereka buat tu, panggil tu arkitek engineer daripada India. Mai duduk sini duduk ukir punya tokong dia sekali lu ni tinggi tu. Dia. Kita beli kubas ketui mai duduk tu lah. Dia mai duduk arkitek engineer tukang duduk pahat tu. Tu dia lah. Buang dengan color-color. Ni kalau pergi jalan baru, jalan nak pergi Prai tu, lepas pada Pasifik tu, jalan nak pergi Prai tu, sebelum Giant ke apa, nampak tokong tu, siap pun lampu gelap-gelap ni. Main-main ke masjid pun tak ada lampu gelap-gelap. Nampak koman kita nak bagi boleh mampu bersaing dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan tolonglah seorang sikit. Kita buat wakaf RM25 satu kaki persegi. Yang paling penting sekali, hari Ahad minggu pertama 6 hari bulan 10. Tuan-tuan semua kena pergi. Saya bukan jemput tuan-tuan saya jemput tuan-tuan, bini tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, beradik-beradik tuan-tuan, dan beranak-beranak tuan-tuan. Faham? Dan puan-puan sekali. Beradik-beradik dan beranak-beranak. Boleh pergi beramai mana, pergi semua. Saya panggil semua. Tuan-tuan tak pergi, tuan-tuan kena lapor diri Masjid Sungai Dua. Rafi ni jawatan kuasa semua saya ingat muka. Tak mai, saya tak teragak untuk cancel kuliah. Minta maaf. Sebab saya dah ni masuk televisyen lah. Jadi dia tunjuk siru dia lah. Kuliah belunguk je nak panggil. Kenapa ya Rafi? Ni bawa abang-abang ni jawatan kuasa ni semua ni. Ni muka ramah saya cam ni. Kena pergi satu grup, kami dari Masjid Sungai Dua. Kena salam. Tolong nak boleh tak? Boleh ke tak boleh? Ini duk beritahu ni. Duk beritahu ni. Kena habang lagi lah. Nanti hari Jumaat 4 hari bulan tu, tolong Ustaz jawatan kuasa masjid main seorang di depan. Nanti saya main lekat poster kat sini. Tuan-tuan ambil poster tu, tuan-tuan umum kat masjid. Tuan-tuan, Ustaz Syarul Hamid panggil makan kenduri semua orang Pulau Pinang. Weh, 10 ekor kambing, 10 ekor lembu, boleh makan 15,000 orang. Mana ada Pulau Pinang orang buat kenduri banyak-banyak lalu tu. Agak-agak main 1,000-2,000 orang. Mampus daging lumbuk lebih lempang ni mana? Orang bagi kat saya suruh buat akikah, suruh buat kenduri, saya nak buat. Tentu orang tak main. Lembu tu semua nak pergi lempak ni mana? Tiap lagi. Angguk kena main. Tuan-tuan main. Daripada sekarang ambil cuti siap-siap tak cuti tu. Allah sehari ya pun. Saya ambil cuti 2 jam yang pergi makan. Pergi balik pulau, sampai di Pekan Kongsi balik pulau, tak lah nak pergi ke Teluk Bahang. Jumpa sebelum Sungai Rusa, nampak kampung Pematang Pasiak. Nampak dia punya pintu gerbang tu sebelah kiri. Nanti ada lah dia punya poster-poster tu, banner-banner apa, tanda-tanda tu, tuan-tuan masuk okay. Tuan-tuan ni nampak tengok ada apa yang bocah nak panah tu bawa timba ayah anda kan. Masuk lah. Main-main lah ayah anda. Wa ijabatul ta'am wa du'a'u alaih, yakni memperkenankan orang yang memanggil kepada makan makanan dan menjemput akan orang kepada makan makanan. Panggil orang main makan di rumah kita. Belanja orang makan. Dan al-afu, sifat yang baik juga, yakni memaafkan daripada dosa orang akan dia. Orang buat dosa kat dia, dia maaf. Allah, kat ni payah. Sampai 7 keturunan duk simpan lagi dendam. Hang tahu tak bapa hang buat apa kat aku dulu? Tu dia ni cerita lama-lama. Duk korek cerita lama. Kan, macam Arab jahiliah, maaf bila. Dan al-islahu bainan nas, yakni mendamaikan antara manusia yang berkelahi.
cuba untuk bagi baik orang-orang yang bergaduh. Dan al-judu, yakni sifat pemurah. Ada apa, atau ada apa kemampuan kita boleh, kita bagi pada orang lain, sifat pemurah. Dan al-karamu, yakni mulia, lagi murah, lebih kurang. Dan as-samahah, yakni mudah memberi. Mudah, orang minta apa mudah bagi. Jadi dia mudah untuk nak tolong orang lain, mudah untuk memberi. Dan al-bad'u bis salam, yakni mulai dengan memberi salam. Jumpa orang, dia orang mula yang start bagi salam. Dan kadhmul ghaib, yakni menahan daripada marah. Itu dia, ni susah kan. Tak apa jenis perangai perongoi pula kan. Memang susah kan. Dia nak marah tu dia boleh tahan, tak apa kan, dia boleh tahan, dia boleh sabar, tak apalah, walaupun nak marah, membuak-buak di dalam ni, nak keluar macam-macam kalimah, tapi dia boleh tahan. Dan al-afu 'anil nas, yakni memaafkan daripada kesalahan manusia. Lebih kurang, tapi makna kita boleh faham, banyak di antara sifat-sifat kebaikan yang dianjurkan dalam Islam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maha suci Nabi SAW daripada segala perangai kejahatan. Nabi Muhammad tak ada perangai-perangai yang tak elok. Perangai dia semua perangai yang baik. Dan adalah ia menjauhkan daripada segala yang diharamkan. Benda-benda haram Nabi tak pernah buat. Tak pernah buat daripada kecil sampailah Nabi wafat. Nabi tak pernah berzina. Sebelum dia jadi Nabi pun dia tak pernah. Nabi ni dia tak pernah sujud muka dia pada berhala, sama ada sebelum jadi Nabi ataupun selepas. Nabi ini daripada kecil tak pernah mencuri. Nabi daripada kecil tak pernah buat benda-benda yang tak elok. Allah Ta'ala pelihara. Pasal apa? Dia satu orang yang bakal dilantik menjadi Rasul. Allah pelihara dia sebelum dilantik menjadi Rasul sampailah Nabi wafat. Dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia. Main, mana Nabi main daripada kecil-kecil? Budak-budak lain main, dia duduk tengok langit, duduk termenung. Dia lebih banyak memikirkan tentang alam. Itu dia, Nabi perangai dia daripada kecil. Dan daripada segala pekerjaan yang batil, benda-benda tak baik. Dan maha suci Nabi SAW itu daripada berdusta, tak pernah cakap bohong. Kalau dia melawak pun benda tu adalah betul. Dan maha suci ia daripada bakhil, yakni daripada kikir, tak pernah pun Nabi SAW kedekut. Sampaikan setiap malam, kalau ada duit lebih, dia takkan tidur melainkan duit tu, harta tu diberikan pada orang lain, baru dia akan tidur. Tu dia kan, malam nak tidur tengok baik duit tu, ada duit lagi kan, tak tidur lagi. Mampus lah kita. Tu dia Nabi perangai lagu tu punya bagus. Dan maha suci ia daripada segala sifat yang kecelaan pada zahir dan pada batinnya. Zahir dan batin, perangai Nabi itu tak ada benda-benda yang tak elok. Maka itulah sebahagian daripada perangai Nabi yang dah kita belajar pada malam ni. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita amal. Tanda sikit lipat, dan kata Mu'ad radhiyallahu anhu, tanda dekat situ lipat sikit. Kita kumpul balik kitab, kita baca Asmaul Husna. Di sini ada beberapa soalan. Soalan kat situ ada Asmaul Husna. Tolong saya ambil yang color-color tu, bagi semua seorang satu. Ambil Asmaul Husna, ambil yang color tu, yang photo stick. Bukan ada masjid tu, tak ada. Ada siapa photo stick tu kat masjid? Asal ada? Sambil-sambil edar tu. Salam Ustaz, sekarang saya sedang mengqada solat yang berhutang 4-5 tahun lepas. Contoh, selepas solat Zuhur saya akan qada solat Zuhur lama. Soalannya, sekiranya saya bermusafir, bolehkah solat qada yang lama saya diqasarkan? Ya, boleh, dengan syarat kita tahu. Tapi dengan syarat masa nak qada yang qasar dan jamak tu, kita memang dalam musafir. Contohnya ni, tuan-tuan pergi Kuala Lumpur minggu sudah. Masa pergi minggu sudah tu, tuan-tuan ada tinggal semayang. Semayang Zuhur dengan Asar, tuan-tuan tak semayang. Katakanlah jadi cerita. Tuan-tuan tak ada qada lagi, tuan-tuan balik mai dah. Tuan-tuan balik dah mai Pulau Pinang, balik rumah tuan-tuan. Tengok-tengok malam ni, pederah pula sekali lagi lepas semayang Isya pergi Kuala Lumpur pula.
Sampai dekat mana-mana lah, highway keluar pada karya kita. Katakanlah sampai dekat Bukit Merah kan apa ni Sungai Perak. Tuan-tuan pun berhenti. Tuan-tuan pun rasa, weh dulu aku masa minggu sudah aku pergi Kuala Lumpur, aku tak semayang Zuhur dengan Asar, baru teringat. Maka tuan-tuan boleh pergi ambil semayang, boleh buat qasar pendek, boleh himpun sekali semayang dua rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar. Tapi dengan syarat tuan-tuan tahu kata tuan-tuan tinggal berapa waktu. Maka bolehlah tuan-tuan qada dalam keadaan qasar dan jamak juga. Tapi dengan syarat ketika tuan-tuan qada, tuan-tuan dalam keadaan bermusafir, baru boleh buat qasar dan jamak juga. Kena tahulah jumlah dia banyak mana. Sebab tu tinggal semayang kena tahu berapa banyak. Kan, jangan duk tinggal lepas tu pakai buat alai Ni bukan pak menekan kita, tuan kita Allah Taala Esok di akhirat satu waktu kita tinggal, 1 rakaat saja tak cukup, jawablah esok di akhirat. Tembok besar lah cerita dia. Kena balun dulu Maka kena qada bagi perhabis sebelum kita mati. Saya ada baca petua ini. Jam loceng guna ayat Quran. Jam loceng guna ayat Quran. Caranya betul. Ada orang bagi betul. Ada soalan di akhir. Caranya sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Tak boleh lebih ataupun kurang. Yang kedua, niatkan nak bangun pukul berapa. Yang ketiga, pantang larangnya tak boleh bercakap selepas baca bismillah 21 kali itu. Ini jam loceng. InsyaAllah kita akan terbangun pada waktu yang diniatkan. Persoalannya, boleh tak petua itu diamalkan? Apakah hukum percaya pada petua macam ini? Cerita dia tuan-tuan, benda ni tak ada dalam Islam. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Ini masing-masing saja buat begitu. Maka kalau nak bagi petua ke orang, boleh saja nak bagi petua, tapi jangan habaq kata benda tu memang sahih dalam Islam. Kena buat begitu, tak boleh. Tadi dia habaq kena baca 21 kali. Kalau baca 40 boleh tak? Boleh awak kata 21 kali. Tak apa bila kalau kita saja nak buat, lepas tu kita tengok-tengok terjaga. Amai tak apa. Faham tak? Tetapi dalam Islam kita tak boleh duk reka cerita benda-benda yang memang tak ada asal usul. Tak boleh kita wajibkan orang sedangkan benda tu bukan adalah benda yang wajib. Saja aja. Kalau nak kira petua orang ni, saya pun ada petua ke? Sebelum-sebelum ni ada tuan guru bagi petua suruh baca lau anzalna. Siapa-siapa baca lau anzalna, niat nak bangun pukul-pukul apa? Berkat ayat Quran itu doa mudah-mudahan Allah bagi bangun pukul-pukul apa? Tak apa. Petua saya sendiri kadang-kadang niat dia nak bangun pukul apa? Tak baca apa pun, insya-Allah bangun. Faham tak? Dengan syarat apa? Tidur awal. Tidur pukul 4, baca pi 21 kali pun. Baca pi 30 juzuk Al-Quran pun dia tak nak bangun lah. Pasal apa? Mana boleh. Hang tidur lewat, tengok bola sampai pukul 3 4 pagi, sembang kat kedai tepuk meja, duk salin kopi salin gelas, tak balik-balik lagi pukul 3 ke 4 baru tidur, lepas tu nak bangun sembahyang subuh. Allah, tak kena. Ni bila kita nak kena betul. Banyak benda-benda yang kita tip-tips yang membantu kita supaya boleh bangun subuh dan sebagainya. Maka tak boleh kita kata ketentuan mesti kena begitu. Nak baca-baca buat Baca 21 ke, baca apa ke, alhamdulillah baca. Benda tu benda kebaikan. Baca Fatihah ke, baca ayat kursi, baca 3 kul, lepas tu doa, ya Allah bagilah aku bangun sembahyang subuh. Insya-Allah. Jangan takut, minta Allah Taala akan bagi. Tapi kena jagalah benda-benda lain. Kan? Makan ubat tidur, lepas tu nak bangun subuh, mana boleh? Takut sekali lagi benda tu membuat dia efek dia tak boleh, susah nak jaga. Kan? Bukan tekak bol jam loceng, bol jam martun katok kepala pun memang tak bangun juga. Kan? Bol kepala, tek kepala jam. Agak pukul subuh yang orang azan, ting pang dia bagi tu. Tak bangun juga. Pasal apa? Tidur lewat. Makan ubat tidur contohnya. Maka benda-benda tu kena jaga. Saya bekerja dengan badan berkanun. Setiap tahun kami diberikan kain untuk membuat seluar kerja dan peruntukan diberi sebanyak RM300. Saya membuat tempahan seluar hanya RM156 saja. Bolehkah saya membuat tuntutan sebanyak RM300? Tuntutan sebanyak RM300 yang tu syarikat bagi. Tapi kalau dia kata hang pi buat sendiri, berapa hang buat seluar, hang buatlah tuntutan. Maka kalau hang buat seluar,
dengan harga apa tadi RM156, maka hang kena buat tuntutan, kira ambil belah sikit duit minyak motor. Kalau katalah kita berkira semua tu dalam tuntutan, okey, ambil RM160 minyak motor pergi kedai tempah baju tempat keluar. Okey, maka kalau itu dalam tuntutan, kalau tak ada, memang sebelah rumah yang kita tempah RM156 mana boleh claim 300. Tuan-tuan duk kerja dengan syarikat, mereka bagi duit minyak, duit tol. Tuan-tuan pergi kedai minyak, bubur RM50, bubur RM70, suruh dia pula resit duit RM100. Boleh ke buat kerja lagu tu? Sumber pendapatan haram. Banyak orang buat kerja lagu tu. Contohnya ni masjid, bukan masjid ni, masjid lain. Jawatan kuasa masjid panggil orang buat, dia recommend tukang buat kerja di masjid. Buatlah apa-apa, repair tu, repair ni, bocor lah apa. Tapi dia kata, oleh kerana aku recommend hang, nanti masa bil hang recommend aku, hang tulis lebih sikit. Tapi jangan lupa kat aku. Faham tak? Jangan lupa kat aku. Maka nanti claim, katalah 2,500. Tapi claim 3,500 saya yang punya. Faham? Yang tu lah daripada buat kerja selama ni. Yang tu lah daripada berebut pegang jawatan kuasa masjid dan sebagainya. Bukan sini cerita Zimbabwe punya orang ni. Buat perangai lagu tu. Faham tak? Ni cerita baru ni 2, 3, 4 hari sudah ada orang main mengadu kat saya. Di satu masjid depa nak buat bumbung. Jadi pengurusi masjid dah panggil dah sekian-sekian orang dia untuk main. Quotation yang dibagi memang harga terlalu mahal, sampai 7,000. Sedangkan nak buat sikit, ya kemah nak buat tempat korban. Maka lalu orang main kata, ustaz, yang tu boleh buat hanya dalam 2-3 ribu ya ustaz. Pasal apa sampai 7,000? Mai bagi kat saya kalau buat, saya nak buat. Betul-betul saya abang. Saya kata okey, nanti saya cek dan sebagainya, kita bincanglah. Pasal apa jadi benda lagu tu? Pasal perangai menterkedara duit orang dah ada daripada kecil. Faham tak? Ni dah nama dia manusia yang tidak ada amanah. Dia pegang jawatan, dia tahu dia tak dapat duit, tapi macam mana aku nak bagi besok duit? Boleh kau buat kerja lagu tu? Jawab sendiri jawab besok di akhirat. Tapi kalau syarikat memang bagi kat kita 300, balance dia tahu dah memang ada balance, ambil gambar tak apa. Dia tak letak syarat, tak apa. Saya membuat tempahan seluar hanya RM156 sahaja. Bolehkah saya membuat tuntutan sebanyak 300? Tak boleh. Sahkah solat saya jika saya buat tuntutan 300 sedangkan kos cuma RM156? Semayang sah. Dia tak nak kena-mengena, dia bukan perkara membatalkan semayang. Tapi masalahnya hang tu semayang sah tapi tak dapat pahala. Pasal apa? Guna pakaian, amalan, cara hidup, makan minum daripada sumber yang haram. Jadi sekiranya tidak sah tuntutan tersebut, apa yang patut saya buat dengan duit baki tu? Bagi balik. Kalau bos kata kena bagi balik, kena bagi balik lah. Tuan-tuan kerja di pejabat kan, balik di rumah nak balik, ambil kertas A4 di pejabat, bawa baliklah 4-5 keping. Pasal apa? Bagi kat anak buat lukis-lukis. Ambil pen pejabat, bawa balik. Ambil segala peralatan menulis di pejabat. Hukum dia nama kata pekerja yang tidak ada amanah. Nabi kata tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah baginya. Pergi di pejabat guna internet. Padahal kita kerja 8 jam kena kerja dengan majikan. Kita dah habis masa berjam-jam kita guna masa dalam internet, Facebook lah, chatting sana chatting sini dengan kawan-kawan. Kita guna masa untuk kepentingan peribadi. Guna telefon pejabat untuk telefon bini, telefon anak untuk peribadi. Hukum dia pendapatan itu adalah haram. Wajib kena bayar balik. Tak boleh bagi kat masjid, salah. Pasal kita menderma dengan duit daripada yang haram. Sama agak serupa pergi merompak bank, lepas tu ambil duit bagi kat masjid. Sama. Sedangkan duit tu hang buat seluar RM156, hang claim 300. Sedangkan majikan kata banyak mana hang buat seluar, hang claim banyak tu. Lepas pergi buat seluar, hang beli kain apa semua, dia bagi kain, hang pergi lah cek, lepas tu main claim berapa? Itu dia. Tiba-tiba hang claim lebih. Yang tu kena jawab esok di akhirat. Ada orang buat kerja lagu tu? Ada orang buat kerja lagu tu? Berlambak, berlungguk tu ada. Claim lebih. Jawab esok di akhirat.
Atas dunia seronok lah, dapat duit lebih. Sendiri jawab. Baru ni saya pergi mengajar satu tempat, cerita bab hukum hakam korban. Orang tanya, ustaz, lembu mereka, kambing mereka duk makan rumput tanah orang lain, bolehkah tuan lembu tu pergi jual? Tak boleh, hukum dia haram. Belah atas tanah orang, lembu, kambing, berak kata-kata, bagi taik ke orang. Lepas tu pokok bunga orang, lembu hang, kambing hang makan, rumput dia makan, habis makan, lepas tu hang bagi taik dia kat kami. Tak kena buat perangai dulu tu. Orang tanya orang bagus, ayah dalam kampung dia pergi banyak tu, situ ada 4-5 orang belah lembu ke. Kena beringat lah. Hang nak pergi tambat tak mana-mana, minta izin tuan tanah, lembu saya nak makan rumput, boleh tak? Minta izin. Kalau dia tak bagi, maka tak boleh bubur di situ. Kalau tidak, buat kandang belah sendiri. Ini semua memakan duit haram lah. Bagaimana hukum jika hendak mengambil tarikat tetapi syariat masih tidak mantap? Tujuan nak ambil tarikat agar dapat menjaga hati, takut jika tak ambil tarikat tak mampu nak istiqamah berzikir. Harap penjelasan. Terima kasih. Baik, amalan tariqah ataupun tarikat dia adalah zikir untuk kita buat benteng diri, untuk kita zikir ingat pada Allah. Tarikat tu maksudnya jalan, tariqah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang sepatutnya sebelum kita nak ambil benda-benda lagu ni, kena faham lah, ambil wuduk lagu mana, semayang lagu mana. Sampai ambil wuduk pun tak tahu, basuh berak pun tak tahu tarikat apa. Sekurang-kurangnya ada asas-asas pengajian, faham tentang tuntutan hidup lebih-lebih kurang, semayang apa sebagainya. Okeylah, teruskan dengan ambil zikir untuk gabungkan lagi dengan kefahaman syariat, baru perjalanan kita selamat. Faham tak? Maka kata ulama, siapa-siapa yang berfiqah saja tetapi tidak bertasawuf, amalannya, termasuk tarikat tu amalan tasawuf lah, maka amalan dia kosong. Tapi kalau siapa bertasawuf, bertarikat saja tetapi tidak bersyariat, maka amalan dia batal daripada awal. Basuh berak pun hang tak tahu, lepas tu pergi zikir mati pumpang-pumpang. Contoh dia gitu. Nah, sembahyang hang tak tahu syarat perkara membatalkan sembahyang. Nah, rukun sembahyang hang tak tahu. Sembahyang ayun tangan, masa sujud bungkuk nampak. Contoh, aurat terbuka. Lepas tu hang kata hang zikir, tasbih bergulung habis satu badan. Dia rugi ya, sia-sia buat amalan, padahal amalan kita rosak, Allah tak terima. Jadi bagi gabung, sekurang-kurangnya faham sikit sebanyak hukum. Lepas itu ambillah tarikat yang ada salah silap sampai ke Nabi, gabung dengan syariat, insya-Allah jadi satu manusia sampai kepada ma'rifatullah. Soalan terakhir, apakah hukum keuntungan apabila kita menjual topak? Jual topak harga dia RM10 dengan harga RM10.50 dan cas RM1 untuk pengeluaran ATM. Maps ni. Ada yang kata benda tu riba, ada pula yang kata itu cas perkhidmatan. Mohon penjelasan. Ya, itu dinamakan sebagai cas perkhidmatan. Dalam topak tu ada RM10, maka kita letak RM11 contoh. Pasal apa? RM1 lagi kita, sebab kita beli daripada orang. Kalau macam ni, kalau topak tu harga RM10, tapi kita dibekalkan dengan harga RM8 dah ada untung dah. Dan diletakkan syarat kita mesti menjual RM10 juga. Untung dah dapat dalam tu, maka kita kena jual dengan harga RM10 lah. Pasal itu perjanjian dia. Tapi kalau memang RM10, hang beli pun RM10 daripada pembekal, lepas tu hang jual pun RM10, niaga apa? Tak ada untung. Maka letaklah sikit, jual beli RM10, jual RM11, dapatlah untung sikit, niaga. Nama kata meniaga kena ada untung. Niaga apa tak ada untung? Maka kalau meniaga tak ada untung, dia bolehlah letak sikit harga dia supaya dia dapat untung dia, dan itu sebagai cas perkhidmatan. Cas saya pergi beli topak tu dekat pembekal, cas saya bermain di kedai, saya bayar duit kedai, saya bayar duit api ayam dan sebagainya, sewa kedai. Lepas tu hang mai beli kat aku jual dengan harga RM11. Cas perkhidmatan RM1, maka itu dibenarkan. Faham tak? Yang tak bolehnya kalau kita berhutang. Ni jual tak ada masalah apa, saya beli dengan harga RM1, saya jual RM2, itu hak saya. Pasal saya jual, hang rasa hang boleh beli, hang beli. Hang rasa hang tak boleh beli, terpulang kat hang. Islam tidak meletakkan syarat berapa kali ganda kita mesti letakkan. Tak ada, dalam kitab fiqh tak ada sebut terpulang nak letak berapa. Terpulang nak letak apa? Hang nak letak
okey, saya beli harga RM1, saya nak jual RM50 satu botol ni. Terpulang. Saya ada hak sebagai penjual. Tuan-tuan ada hak sebagai pembeli. Tuan-tuan rasa nak beli, tuan-tuan beli, tuan-tuan tak beli, tuan-tuan biar saya. Weh, mahal dia beli RM1, jual RM50. Itu dia. Terpulang. Kalau rasa benda ni tak ada kat aku seorang yang ada. Nak beli, tak beli sudah. Itu dia. Maka dalam Islam tidak ada syarat mesti kena letak. Kalau tak boleh lebih 200%, tak boleh lebih 300%, tak ada. Kita kaji dalam bab muamalat, tidak diletakkan syarat. Letaklah berapa pun. Tapi munasabah lah jual. Kalau hang jual mahal sangat, siapa nak beli kan? Kalau begitu, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, salah silap dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Nah, kita baca Asmaul Husna. Mana saya? Baca kuat-kuat tuan-tuan. Tiap-tiap bulan saya baca, saya seorang yang baca. Orang lain semua duk jegi, duk tengok. Jegi apa tak? Nak kata tak erti baca ke, tak tahu. Wallahu a'lam. Jadi kalau boleh malam ni kita baca lah, berulang surah ramai-ramai. Saya riau, tuan-tuan pun riau lah, baru dia semangat, tumpang semangat. Kita baca Asmaul Husna, ikut saya baca dan baca kuat-kuat. Yang ni zikir, sebut nama Allah. Allah kata dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka serulah dengannya. Maka jom kita baca ramai-ramai nama Allah, kita sebut nama Allah, ingat ke Allah, Allah ingat ke kita. Wallahu a'lam. Kita baca baik, baca kuat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudirus sami'ul basirul hakamul 'adl al-latiful khabir al-alimul 'azim al-ghafurul syakur al-'aliyul kabirul hafidul muqin al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid al-ba'ithul shahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'in al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wahid al-majid al-wahidus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barrut tawwabul muntaqimul afur rauful malikul mulki dhul jalali wal ikram al-muqsit al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar an-nafi'un nurul madil badi'ul baqi al-warithur rashidus saburul ladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafilun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu pengumuman. Kami ada buat korban di sekolah kami tiap-tiap tahun, dan kita ambil satu bahagian korban hanya RM300 sahaja untuk lembu dan RM500 untuk seekor kambing. Sekiranya tuan-tuan nak kongsi dengan kami, sama-sama nak buat korban, maka tuan-tuan boleh berjumpa dengan saya untuk sama-sama kita buat korban pada raya korban akan datang ni, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk kenduri 6 hari bulan 10, 6 hari bulan Oktober ni, jam 9 pagi di Kampung Permatang Pasir, Balik Pulau. Bawa anak-anak, kawan-kawan, adik-beradik untuk sama-sama ke majlis tersebut. Majlis perasmian dan pecah tanah Yayasan Al-Filfilali, insya-Allah. Sekadar tu saja tuan-tuan, dan saya ada bawa ayat ni sekali lagi tuan-tuan boleh beli lepas sembahyang. Kutip balik Asmaul Husna dan juga kitab tadi tu. Nanti bulan depan kita bagi pinjam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.